wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin rahmati wa Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan masuk dalam bab berkaitan dengan menyapu khuf atau muza pada muka surat 85. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, menyapu khuf betul kan? Betul. Atau muza. Baik, khuf atau muza adalah sejenis kasut yang diperbuat daripada kulit yang menutupi seluruh kaki hingga buku lali. Pemakai khuf diharuskan. Khuf ni kasut kulit. Ada tak kita tengok kasut kulit tu? Kasut kulit tu dia kasut diperbuat daripada kulit. Adalah beberapa syarat-syarat dia nanti tu kita akan jumpa. Dan syarat dia menutupi seluruh kaki hingga ke buku lali. Kalau dia sampai tumit macam slipper kita pakai, macam tu dia tak lulus syarat dia. Tumit dia tutup sampai ke buku lali, maksudnya dia bentuk L lah. Kasut tu dia macam bentuk L. Dia tak boleh bentuk I macam tu, macam slipper dia bentuk I. Dia macam tutup semua macam tu. Pemakai khuf diharuskan menyapu khuf sahaja ketika wuduk sebagai mengganti membasuh kaki, sama ada berlayar atau bermukim, musim sejuk atau panas, sama ada tinggal di rumah atau di rumah. Tujuan khuf ni adalah untuk memudahkan orang. Kerana bila kita di musim sejuk, kebiasaannya bila kita pakai kasut, kita pakai stoking. Dan musim sejuk ni dia sangatlah sejuk. Kita nak buka kasut, nak ambil wuduk satu hari sampai 5 kali nak berwuduk. Maka Islam memandang sebagai satu ruang yang memudahkan orang. Dia tak mau bagi kita ni susah. Maka boleh kita ambil wuduk sampai dekat kaki nanti tu, basahkan tangan kita, sapu di bahagian atas tu sekali. Tak payah buka kasut, sapu kat atas je boleh dan lulus. Bila kita ada kat musim sejuk ke, musim panas ke, bila-bila pun boleh. Atau kita dalam musafir pun boleh, atau kita tak musafir duduk rumah pun ada syarat-syarat yang kita boleh sapu. Tujuan dia nak memudahkan kita supaya kita semayang juga. Kita tak bagi alasan musim sejuk. Musim sejuk ni saya abang macam ni, ayak ni kan kita buat dalam peti ais atas tu. Tapi jangan bagi dia keras. Dia baru menuju ke arah keras. Maksudnya di atas ni dia ada selaput yang sejuk. Kalau kita jentik dia pecah. Ayak tu kalau dia pecah tu, ayak tu sejuk tak? Ayak tu lah ambil uduk. Ambil uduk ni pakai ayak sejuk macam tu. Bila buka tu sejuknya level macam tu. Tahan tu isbarul wuduk. Nabi kata siapa yang sempurnakan wuduk dalam keadaan yang susah, dia dapat pahala ganjaran yang banyak. Nak basuh muka ni takut, bukan takut jadi tu tak ada macam doa tu dah. Dulu baru baca doa. Sebab sejuk sangat. Kita sejuk juga lah, tak apa, ada heater. Saya di Mesir dulu, heater macam tu lah. Makcik rumah sewa tu, heater macam dia. Ada hari jalan, ada hari tak jalan. Ada hari gas, dia pun jenis heater pakai gas. Gas tu ada jenis pump. Tahun 2000 dia kena pump, cek dia seriau hangit orang rumah tu.
Ada rumah hak heater boleh guna, ada rumah hak heater tak boleh guna. Jadi bila kita ambil uduk tu, dia panas lah, dia sejuk lah bila ambil uduk tu, basuh tangan sejuk. Jadi bila mai di kaki, kita boleh sapu sahaja, dia memudahkan kita lah. Macam tu. Syarat-syarat khuf. Yang pertama, khuf tu kukuh dibawa jalan, tidak mudah koyak. Yang pertama, sebab bila kita pakai khuf, dia macam kasut lah. Kalau dia dah terkoyak, ayak dah boleh masuk dalam tu, maka dia batal dah. Batal. Bila kita ambil wuduk sekali lagi, kita tak boleh pakai dah khuf tadi tu. Jadi wuduk kita hak ada tadi tu, dia immediately dia batal ya. Kita kena renew balik kerana khuf kita jadi koyak. Jadi biasanya beli khuf ni, dia beli kulit yang kemas dan elok sikit lah. Ada hak jenis plastik pun ada juga, tapi dia yang kukuh dan elok. Jangan sampai terkoyak. Baru jalan 4 tapak, lekang lah tapak dia. Tu ke khuf tu tak tahu apa. Khuf tu menutup kaki sehingga buku lali tidak mengapa terbuka sebelah atas kaki. Jadi khuf tu macam kita habaq, ni kaki manusia macam ni, sini buku lali, dia tak boleh sampai ke bawah tumit macam tu, macam slipper. Dia kena sampai tutup ke buku lali ke atas macam tu. Dia tak mesti rapat pegang buku lali tu, tak. Bila kita pakai, dia menyarum naik ke atas macam tu, itu baru boleh. Kalau dia pendek macam tu, maknanya ruang ayak boleh masuk ke belakang macam tu, kena kaki macam tu. Jadi matlamat kita pakai khuf tu tak tercapai. Matlamat dia tak mau bagi kena ayak sebab sejuk. Tapi hang wuduk tak kena ayak, belakang kaki masuk ayak. Jadi tak sampai matlamat dia. Khuf tu tak rosak, sama ada koyak, lubang, boleh menegah air daripada masuk ke dalamnya selain daripada tempat jahitan. Kalau tempat dia jahit tu masuk sikit-sikit, dimaafkanlah, sebab tempat jahit tu memang dia berlubang. Kalau hang setakat sapu ayak tu, ayak tak masuk lah, insyaAllah. Kalau hang rendam dalam kolah, memang masuk lah ayak tu. Tujuan dia, kalau sikit-sikit dimaafkan. Yang tak boleh koyak banyak. Bila hang sapu ke atas tu pun rasa sejuk di kaki gitu. Yang tu tak boleh. Jadi kena awal. Khuf tu suci pada syarak. Kalau dia buat kulit, pastikan kulit itu adalah kulit yang telah disucikan. Al-ihabu idza dubira faqad tahura. Kulit itu apabila telah dicuci, maka dia akan jadi bersih. Kulit binatang apa pun boleh. Binatang yang kita boleh makan, atau binatang yang kita tak boleh makan. Binatang kita boleh makan contohnya apa? Kambing ke, tapi kulit dia kita ambil lah, bersih dia lah kita ambil. Boleh tak? Boleh. Ustaz, binatang yang kita tak boleh makan, contohnya rimau, boleh tak kami ambil kulit dia buat khuf? Boleh. Macam mana syarat dia? Kena cuci elok-elok, bagi hilang dia punya lendiran darah dia. Contoh kita ambil kulit ular, contohlah, potong kepala ular, buang badan ular, semua benda tu, boleh guna tak kulit dia? Boleh. Kena cuci lagi tau. Macam mana cuci dia? Cuci sampai hilang darah dia, belen daging dia, lendiran dia, semua kita cuci elok-elok, buah chemical ke apakah, maka kulit tadi dia jadi bersih. Dalam dunia ni ada 2 kulit je tak boleh bersih. Nama dia anjing dan babi. Itu samak pun tak boleh. Itu bukan samak, itu hang cuci pun tak boleh buat apa. Cuci pun tak boleh nak buat apa, kerana itu tak boleh digunakan. Samak pun tak boleh guna. Samak tu untuk kulit lah. Semua kulit kita samak, tapi kecuali kulit anjing dan babi. Kita pula bila kita sentuh anjing, kita kata hang kena samak tangan hang. Istilah tu tak kena. Istilah dia adalah menyucikan
kulit tadi itu suci. Pastikan kulit itu suci pada syarak. Maknanya kulit bangkai binatang yang dah mati itu diambil, dicuci elok-elok, dibuang segala bau, warna, rasa, lendiran, kulit, darah hak najis kat badan dia tu semua habis, boleh guna. Jangan guna binatang-binatang yang tidak dicuci kulitnya macam tu. Ketika seorang tu memulakan memakai khuf, dirinya suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Tegasnya dia sudah mandi dan berwuduk, patut diperingat bahawa menyapu khuf hanya untuk wuduk, bukan untuk mandi wajib. Jadi sebelum kita nak pakai khuf tu, kalau kita berhadas, mandi siap-siap. Maknanya masa pakai tu kita bersih cantik dah. Nombor 2, sebelum pakai khuf, ambil wuduk siap-siap dah. Maknanya khuf tu untuk wuduk akan datang. Bukan pakai khuf baru ambil wuduk. Buka dulu khuf apa semua, ambil air semai elok-elok, lap kaki bagi elok-elok, semua cantik, nak pakai stocking ke apa, pakai khuf, wuduk kita berjalan. Nanti sagi bila wuduk kita batal, atau kita nak renew wuduk kita, atau kita dah tak ada wuduk, kita nak ambil wuduk balik, kita ambil macam biasa, di kaki kita tu basah kayak, sapu di atas, zrap macam tu. Okey, macam tu kira luluh dah wuduk kita tadi tu. Khuf kita tu kita pakai untuk memudahkan kita, tapi syarat dia kena ada wuduk dulu. Kalau mandi wajib, kita boleh tak sapu ke atas? Tak boleh. Dia hanya untuk wuduk sahaja. Adapun untuk mandi wajib, kena buka khuf tu. Ialah bila kita mandi ke atas, air mesti masuk dalam kasut tu. Jadi tak kena dia punya konsep dia tu. Kita nak memudahkan, tapi kita dah mandi ya. Sapuan hanya sekali dan makruh lebih daripada sekali. Wuduk kita sunat buat 3 kali, tapi bila kita pakai khuf, jadi makruh pula buat 3 kali. Sekali sahaja. Sapu bukan basuh. Maknanya basahkan tangan kita, ada lebihan air belen tu, sapu di atas sekali je, khalas, cukup dah. Tetapi yang disunatkan adalah meletakkan jari tangan di atas kiri, kemudian ditarik hingga ke betis, dan jari kiri diletakkan di tumit, kemudian ditolak hujung kaki hingga ke bawah. Jadi bila nak sapu di atas sampai ke situ. Maknanya untuk kaki kanan, ni kaki kanan kita, ni kaki kiri kita. Untuk kaki kanan kita, ambil tangan kita ni, sapu di atas sekali sahaja, maka kita dah valid. Cuma Nabi SAW sebut pada kita, "Lau kana dinu bil aqli lakana asfalal khufi aula min adnaha." Andai sekiranya agama ni menggunakan akal dan logik semata-mata, pastilah menyapu di bawah khuf tu lebih baik daripada sapu di atas. Kerana bila kita jalan, yang kotor tu bukan di atas, yang kotor tu di bawah. Tapi sebab apa kita sapu di atas? Nama dia adalah ta'abbudi. Ta'abbudi ni penghambaan, atau apa yang Allah suruh kita ikut, walaupun benda tu tak nampak logik di otak kita. Sebab Nabi bila cakap, okey, kita butakan mata, kita pekakkan telinga kita. Okey, Nabi cakap atas, kita guna atas. Kerana ada benda yang akal kita tak boleh nak proses, nak fikir. Sebab apa kena sapu kat atas, biar kita sapu kat bawah. Itu kita panggil kehambaan. Jadi kita ambil uduk lah. Bila kita buang angin kentut, sepatutnya kita pergi ambil air semayang. Kita tak payahlah ambil air semayang, kerana lokasi yang keluar angin tu tak ada kena mengena dengan wuduk pun. Kita cuci cuping telinga, cuci siku, semua benda tu tak kena mengena dengan wuduk pun, tak kena mengena dengan kentut tadi pun. Patutnya pergi tandas, cuci tempat yang keluar angin, selesai masalah. Tapi tak, Islam ajak kita berwuduk. Dia macam tak ada kaitan sangat.
Tapi sebab tu kita kata Allah suruh kita buat. Subuh 2 rakaat, asar 4, zuhur 4. Kita tak boleh request. Sebab apa? Nanti kat akhirat kita tahu, oh patut buat 4, oh patut buat 2, oh patut Jumaat buat 2, oh subuh patut buat 2. Nanti Allah akan dedahkan pada kita semua, baru kita nampak hikmatul tasyrik. Oh patut pusing 7 masa tawaf. Oh pasal kalau batal pun kena buat balik. Sebab bila pusing 7 jadi apa? Sebab di situ pusat bumi. Kaabah tu ada kat tengah. Manusia kena jalan, kena tawaf. Kalau orang tak jalan, tak tawaf di situ, apa akan jadi pada tekanan bumi stabil macam-macam lah. Itu mungkin kita boleh buat kajian kat dunia, tapi ada benda yang di akhirat kita akan tahu, yang orang tak tahu. Oh patut Nabi ajak kita puasa Isnin Khamis. Oh patut sebulan sekali bulan puasa kena puasa. Oh patut semua-semualah. Semua tu kita akan tu. OPQRS ke apakah. Cuma kita tahu nanti dia punya sebab utama dia. Sekarang kita buat macam anak kita. Macam anak kita kata dia hampir sekolah, balik sekolah, ada kerja sekolah yang buat. Dia duduk fikir, dia kata buat apa belajar sifir ni semua, bukan penting lah hidup pun. Masa kita makan nasi bukan nak kira sifir pun, bukan nak baca kali-kali 2 baru boleh makan nasi, bukan nak baca kali-kali 4. Kita kata hafal simpan, nanti hang akan guna. Bila dia besar dia tahu, oh pentingnya matematik, pentingnya sifir dalam hidup dia. Baru dia nampak. Kita Allah suruh kita sembahyang, ibadat, buat benda baik, kita tak tahu. Mungkin kita macam, sebab apa nak buat ni, sebab apa? Nanti kita akan tahu. Bila kita tahu, baru kita akan rasa Allah betulnya hak Nabi abang aku suruh buat tu. Jadi termasuk dalam benda-benda yang melibatkan khuf, ada benda-benda yang akal tak boleh nak proses, kita tak mampu nak fikir, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ajak pada kita supaya buat apa yang diajak oleh Nabi SAW. Perkara yang membatalkan sapuan apabila khuf yang dipakai itu tercabut atau dicabut. Kita duk jalan, ambil dah wuduk tadi tu, kita sapu dah atas tadi tu, maka masa kita berjalan, kita tak zip rapat elok ke apakah, khuf tu terkeluar atau terjatuh, maka apa akan berlaku? Wuduk kita tadi tu dia jadi batal. Sapuan khuf tadi terbatal. Maknanya kaki hang tak basuh lagi, kena pi balik tandas apa semua tu, kena cuci kaki balik. Habis semua dah, wuduk tu dah ada dah, tanpa khuf, pakai balik. Khuf tu akan kira bila batal nanti sekali lagi baru boleh pakai khuf, sebab tercabut. Apabila khuf terkoyak atau pecah atau mana-mana bahagian, jika wuduk masih ada ketika khuf koyak atau pecah, tidak dikenaki ambil wuduk baru, hanya wajib basuh kaki sahaja macam saya abang tadi. Sebab muka ada lagi, tangan ada lagi, semua ada lagi. Cuma kita sapu di atas khuf tadi, bila khuf tu terkeluar, basuhan khuf tu batal. Maknanya seolah-olah kita masih belum basuh kaki. Tadi basuh dah? Ya, bila ada khuf. Bila khuf tu terkeluar, maka hang tak basuh kaki lagi. Apa buat? Pergi dekat tandas kita, basuh kaki kita elok-elok balik, lap elok-elok, pakai khuf balik. Bacaan khuf bila akan mula? Selepas batal wuduk kita, kemudian baru dia kira. Kalau kita duduk rumah sehari semalam 24 jam, contoh subuh hari ni pukul 6.15 kita mula pakai, sampai pakai khuf tu sampai esok subuh, sampai 24 jam, maka tempoh wuduk untuk khuf kita dia hilang. Walaupun kasut tak koyak, walaupun syarat-syarat cantik, elok, khuf tak tercabut, terkoyak, rosak, ayak tak masuk apa semua dah, pun macam tu kita kena buka khuf kita balik, ambil wuduk macam biasa, pakai balik khuf. Sebab apa hang buka khuf hang? Sebab aku dah cukup dah sehari semalam 24 jam, maka aku punya kuota untuk pakai khuf hilang, kena renew balik. Macam nak renew? Buka kasut, ambil wuduk macam biasa, pakai balik khuf balik tu semua balik macam biasa, kemudian baru dia kira balik. Kalau kita musafir,
Pergi jalan mana-mana, kita ada ruang untuk pakai khuf tu selama 3 hari 3 malam. Sepanjang 3 hari tu kita tak payah buka kasut untuk ambil uduk. Pakai uduk macam biasa je, ambil uduk tu tak batal. Dia boleh guna guna untuk ambil uduk. Contoh bila kita pergi tandai, pakai khuf pergi tandai, buka kain apa semua, pergi tandai semua selesai dah. Nanti kita nak keluar, basuh kaki macam tu sikit dengan khuf tu macam semua habis dah. Bilas lah dengan tandas tu, kasut tu bilas sikit-sikit gitu. Nanti kita nak ambil uduk sekali tu, basuh kaki, sapu di atas tu. Maknanya tak payah buka khuf tu 3 hari tu, tak payah buka. Cukup 3 hari dah selesai dah, maka apa kena buat? Kena buka balik khuf tu, pakai balik. Ini memudahkan satu ketika dulu orang musafir dengan unta dan sebagainya. Ustaz, kami sekarang ni naik kapal terbang, kami sekarang ni naik kereta sendiri. Tak apa, keringanan tu diberi oleh Allah. Walau apa hal keadaan kita, boleh buat juga. Macam orang tanya sekarang lah, Ustaz, orang dulu naik unta, lepas semayang lah jamak qasar. Kami di jamak qasar buat apa? Kami naik kereta sendiri, kami pun tahu sekarang ni kira apa. Kita singgah semayang zuhur dulu, Sagi singgah semayang asar. Sebab kereta sendiri Ustaz, kami pingin family senang lah. Kami pingin kapal terbang, kami tak letih, kami tak ada apa pun, bukan macam orang dulu. Jadi perlukah saya buat jamak qasar atau kita semayang biasa saja? Kerana kemudahan dah ada. Sebab apa kita nak menyusahkan diri kita nak buat semayang pendek-pendek? Jawapan dia ialah semayang jamak dan qasar itu hadiah daripada Allah. Walau hang kemudahan, kita tak tahu ke depan ni apa, kita punya kemudahan tak tahu lagi. Ada skateboard daripada angin, tak tahu. Kita main kuliah di Kedah ni, daripada pondok naik skateboard, terbang tu. Malam-malam mampu 4:30 pagi nak kiam mulai, tengok benda apa duk terbang tu. Baru beli skateboard angin. Tak apa. Walaupun ada kemudahan yang hebat dan canggih, tak tahu 20 tahun lagi apa nak jadi, tetap boleh juga kita semayang jamak, tetap boleh juga kita semayang qasar. Kerana as-safaru qita'atun minal azab. Bila kita bermusafir, dia sebahagian daripada azab. Azab tu maksudnya ialah walaupun kita naik kapal terbang, penat tu tetap ada. Tunggu fly, kena pergi awal, tunggu nganga kat situ. Hang naik kapal terbang hak jenis tambang murah ni, hang lari macam jebon kat airport tu. Dia nak tutup dah. Panggilan kedua, panggilan ketiga, dia sambil dia kata panggilan, dia start kapal terbang, dia belah. Macam itu dia tak tunggu lah. Kalau dia mampu 2 hari pula, 5 jam delay, 8 jam delay, 800 hari delay, dia tak bagi balik duit dah. Main tang kita, tak kira dia babai gitu saja betul lah. Kapal terbang tak jalan lagi, tapi dia tak bagi masuk dah. Maaf cik dah lambat. Padahal kawan tu pilot tak masuk lagi. Pilot baru duduk makan KFC dekat KLIA, dia tak bagi dia masuk. Macam-macam perangai dia. Jadi kita musafir tu dia penat. Penat tak penat, tengok kita pergi muka duduk atas kapal terbang 7 jam, 8 jam, 9 jam. Masa kita sampai tu hore ke kita kata penat? Penat apa? Naik bisnes, jangan sembang lah, bisnes kelas ke, duduk atas dalam enjin ke apa ke, penat, dia tetap penat. Dia berlemuh hak pakai tudung perempuan, tudung berlemuh sebab tidur aku tu. Kita pergi tanah kan, kita lalu tudung dia tutup kepala dia gitu. Dah penat. Masa tu kita tak kisah, entah sagi sampai sagi dia baru betul tudung dia balik, semua tidur tepi suami dia gitu. Meleleh ya 2 liter gitu. Penat lah. Sampai dekat kapal terbang tu, dekat Mekah tu, tunggu pula bas ekspres, ada aircon. Daripada airport Mekah tu nak pergi ke hotel tu jauh juga tu. Madinah dekat lah, Mekah tu jauh juga tu. Tunggu kat situ sampai hotel pula. Lepas tu yang jadi beban tu, kunci tak dapat kunci lambat, dapat kunci silap, anak kita dapat bilik lain, suami kita dapat bilik lain, janji bilik sekali,
Heater tak jalan, tuala tak ada, sakit telefon lah. Mutawif tu dia mampu Mutawif dia sama letih naik kapal terbang sama kita juga. Dia turun dia pun penat juga sebab beg kita dia angkat. Kita buat gitu je, aku bayar angkat. Dah bukan bayar dia pun. Banyak mutawif kena slip disc. Kawan-kawan saya mutawif banyak kena slip disc sebab angkat beg jemaah. Sebab tu kita kata bila kita pergi umrah, tolong. Yang mungkin kita tak larat dah. Anak-anak muda ada tu, tolong angkat beg orang. Masa pi tak apa. Dia masa balik dia beranak. Beg tu daripada 1 jadi 7 beg. Ada apa ni? Cek tengok. Bangla hak kedai tu dia bungkus balik rumah. bukan kata atar dia beli. Bangla tu dia tampak bungkus bola kotak tu. Sebab apa? Boleh bagi hadiah. Patutlah berat beg tu dah. Tengok beg jemaah kita yang sama beg ada logo, angkat letak. Walaupun kawan tu tak main lagi, mungkin dia pergi tandai. Dia pun dah berumur nak angkat. Kan susah gitu. Dah sampai hotel, bukan boleh saja. Kena buat apa dulu? Nak kena pergi buat umrah dulu pula, bagi selesai. Tak habis tidur dengan ihram semua tu kerja lah pula. Turun situ tawar, balik mai pukul 2, pukul 3 kan boleh tidur. Pukul 2, pukul 3 tu nak tidur apa subuh lagi dah. Tidur terjaga, tidur terjaga, tidur. Pukul 4 pergi hotel, pergi dah masjid, mayang apa semua, mayang macam tu, dengan letih apa semua. Balik lepas subuh, lepas sarapan tu, barulah boleh dina. Jadi maknanya musafir tu kok mana pun dia ada, penat dia tu ada. Sebab Nabi tahu, Nabi ringankan untuk kita. Jadi tujuan kita belajar bab muza, ni kiraan masa macam saya abang tadi itulah. Tujuan diadakan pada kita jamaah khasar, tujuan diadakan pada kita supaya kita dapat nama dia sapu khuf. Semua ni sebab apa? Sebab nak suruh semayang juga. Jangan tinggal. Sejuk macam mana nak semayang? Ada jalan dia. Penat jalan, cara nak semayang? Ada jalan dia. Maknanya jangan tinggal semayang tu. Teruk macam mana pun semayang juga. Lambat, cepat, pendek, panjang, jangan tinggal semayang tu. Tu tujuan Islam ajak pada kita supaya kita sentiasa buat amal yang soleh. Baik. Mandi. Ni semua ni kita belajar taharah sebelum semayang tau. Kita tak masuk lagi bab azan, bab semayang, bab rukuk, bab sujud, syarat semua tak masuk lagi. Sebab apa? Nak bagi selesai tu benda ni. Kalau hang tak tahu ambil air semayang dengan betul, hang pergi cerita bab semayang tak jadi cerita. Hang tak tahu pembahagian ayat mutanajis tu apa. Ayat tu dah tercampur dah. Masa hang kencing tadi, ayat hang kencing tu percik masuk dalam baldi. Baldi yang ada ayat dekat tandas tu, ayat tu jadi ayat mutanajis dah. Ayat mutanajis dia tak boleh menyucikan, dia tak suci dan tak menyucikan. Hang tak boleh cebok ayat dalam baldi hang cuci, istinja hang tak okey, hang masih lagi tak bersih. Dalam keadaan tu hang pi semayang pula, maka semayang hang tak sah. Kerana hang masih berada dalam keadaan mutanajis. Ayat tu, ayat istinja tu tak cuci habis. Sebab tu belajar bab ayat dulu, belajar bab taharah dulu, belajar ni bab mandi wajib dan sebagainya. Hang sembang lah baca Quran kalau mandi wajib tak betul, sedia dosa. Hang baca Quran tu dosa sedia. Sebab apa? Sebab pegang Quran dosa, masuk dalam masjid dosa, semayang dosa. Berapa lama dah mandi wajib tak betul? Banyak tahun dah mandi tak betul. Itu kitab mana pun fiqh, semayang dia cerita tapi lambat sikit, bagi selesai dulu. Hang jangan cerita hang nak bawa dekat highway kereta, start kereta bagi boleh dulu. Betul saat mirror. Sebab tu JPJ duduk sebelah, mula-mula kena buat apa? Seat belt pun dulu, tengok cermin sini. Encik minta tolong saya, encik tolong berbetul, minta encik tu berbetul. Jangan tidur atas badan encik tu ambil buat sendiri. Encik bagi gagal. Berbetul situ, berbetul semua elok-elok. Kena kenal mana brake, mana clutch, mana gear satu macam mana. Baru cerita bawa kereta. Ni bawa kereta dia highway, masa bawa tu tanya nak start kereta macam mana? Mampu ya tu. Kena tanya siap-siap. Tu cerita dia. Yang ni semua apa? Pengenalan, baru kita boleh ibadat dengan sempurna. Baik. Mandi ada dua.
Satu mandi wajib, satu mandi sunat. Kita cerita mandi sunat belakang, mandi wajib dulu. Mandi wajib adalah mandi yang disebabkan berlakunya hadas besar atau kematian yang bukan syahid ma'rakah, yakni mati perang sambil menentang orang kafir. Ada beberapa sebab yang menyebabkan orang tu dia kena mandi. Kalau tak mandi, tak boleh buat ibadat. Kalau tak mandi, dosa kalau buat ibadat dan tak sah. Antaranya apa dia? Berlaku hadas besar. Lagi dia cerita kat bawah hadas besar tu apa. Yang kedua, kena mandi orang tu full version mandi wajib bila orang tu mati. Tapi yang bukan mati syahid ma'rakah. Ma'rakah ni medan perang. Ada tak mati syahid yang tak perang? Ada. Dia dapat pahala syahid, tapi dia taklah syahid. Contoh apa? Mati tenggelam, mati terbakar, mati sakit perut, mati bersalin, mati yang sakit jatuh daripada tempat yang tinggi, hempak kepala dengan satu benda yang besar. Mati memang sakit, cuma mati dia tu bertambah sakit, macam teruk lah, ada benda jatuh sampai hancur mayat dia. Orang-orang ni dia akan dapat ekstra pahala. Dia mati syahid, tapi syahid tu dia bukan syahid ma'rakah, bukan syahid yang kita tak payah mandi. Syahid ni kena mandi macam biasa, cuma dia dapat pahala. Habis dia masuk syurga lah ustaz, orang yang mati tenggelam ni. Dia macam ni. Kita ada pahala 100. Kalau kita mati syahid, orang yang mati syahid ni dia dapat keistimewaan, dia dapat fast lane untuk syurga terus. Terus syurga. Tapi kalau ada hutang, malaikat tarik balik. Sabar, tak boleh selesai lagi. Tapi dia fast track yang hebat lah track dia ni. Ada orang dia mati syahid juga, tapi syahid tu bukanlah syahid akhirat. Maksudnya di sisi akhir Allah Ta'ala, dia bukanlah mati ma'rakah tu dah. Apa yang dia dapat adalah dia mati yang teruk tadi tu. Apa dia dapat? Dia markah dia 100. Sebabkan dia mati dalam keadaan yang teruk, mati sakit, mati tenggelam, mati sakit perut, mati terbakar semua ni, maka ditambah lagi pahala pada dia. Biasanya orang mati dia tak dapat pahala khas. Dia ni sebab dia mati syahid, dia dapat top up lagi pahala. Ikutlah 100 lagi ke 200 lagi ke, katalah pahala dia 200, top up lagi 100 jadi 300. Boleh masuk syurga tak? Tengok dulu dosa dia macam mana. Kalau dosa dia 200, dia 300, syurga lah dia. Tapi kalau dosa dia 1000, pahala hak mati tu 300, 1000 berat, maka beza dia 700. Dia kena azab padan 700 tu je. Tang mana beza, tang tu ya kena azab. Kalau sama 300, timbang tu dia sama ya. Sama, kita panggil ashabul a'raf. Ashabul a'raf ni apa? Dia tak ke sini, dia tak ke sini, dia duduk tengah-tengah. Orang ni Allah buat keputusan kat dia. Orang tu dia tengok syurga, dia teringin nak masuk syurga. Dia tengok neraka, dia takut nak masuk neraka. Dia doa ke Allah, ya Allah bagilah saya masuk syurga. Tu nama dia, geng duduk di tengah-tengah. Allah buat keputusan kat dia. Orang ni dia mati, kita kena mandi macam biasa. Ma'rakah ni tak payah mandi. Mati syahid, ambil ke bumi saja. Sebab apa ke bumi? Sebab orang yang mati syahid ni maksud dia saksi. Apa yang jadi saksi pada dia? Darah dia, pasiak yang ada kat badan dia, luka, liang-liang luka dia. Dia akan bangkit di akhirat esok ni dengan bangganya sebab dia bantu agama Allah. Maka menghilangkan bahan bukti satu kesilapan. Bukti dia tu nak hebat. Macam kita lah, kalau ada rompakan, kalau ada pembunuhan, kita tak boleh senang-senang hati pergi kutip pisau kat situ, pergi ambil pisau balik rumah, tak boleh. Polis main forensik pakai sarung tangan,
dia ambil bola plastik balik pergi tengok dekat lab siapa salah, tu bahan bukti. Jadi orang yang kena mandi ni adalah orang yang mati biasa, walaupun dia nama syahid, tapi dia bukanlah syahid di medan peperangan, mati fi sabilillah menentang orang kafir. Seorang itu diwajibkan mandi setelah berlaku atasnya salah satu daripada 6 perkara: bersetubuh atau berliwat, sama ada dengan manusia atau binatang, sama ada keluar mani atau tidak. Yang sama ada keluar mani atau tidak ni dia masuk nombor 2, tapi dia terang dia itu. Okey. Bersetubuh. Bersetubuh ni mak cakapnya hasyafah ni bahagian hadapan zakar tu, apabila dia masuk ke dalam faraj baru dikira bersetubuh. Selagi tidak ada kemasukan, selagi dia hanya berlega di keliling telaga sahaja, dia tak masuk. Senang ulama selalu buat bahasa kiasan, macam timba ni dia kena masuk dalam telaga. Kalau timba dia tak masuk dalam telaga, dia duduk dekat tepi telaga, dia duduk kat bawah telaga, dia ada ke atas telaga tapi dia tak masuk lagi, dia berlega di keliling je, maka apabila berlega keliling tak payah mandi lagi. Dia masuk je ada lebih kurang 20 hukum. Tak masuk cerita lain. Bila dia masuk, maka ada contoh berkaitan dengan faraid, berkaitan dengan cerai. Kalau kita dah menikah dengan seseorang, berkaitan iddah. Kalau kita dah nikah, kita dah jima' dengan dia. Maksud jima' tu adalah macam tadilah, baldi atau timba masuk dalam telaga. Kalau dah masuk, maksudnya ada iddah. Kalau tak masuk, dia tak ada iddah. Contoh, nikah 2 orang, potong kek, suami isteri lah. Masa potong kek, isteri dia ambil nak suap dekat suami dia. Ni hari tamu kahwin ni, orang semua ramai ni suap. Tapi dia tak suap suami dia, dia dekat-dekat nak suap, dia tarik mai makan kat dia 2 kali. Dia nak buat macam tu, suami dia ikut tu, dia nak suruh suami dia kiss dia. Contohlah, romantik sangat hari tu. Tapi suami dia duk bara. Adalah apa ke tak tahu, satu hari jadi tu dia duk buat 2 kali gitu, suami dia ambil kek tu hempuk atas kepala dia. Isteri dia pun tengok nak melawak aku, ambil kek hempuk tu ke atas aku hempuk atas. Bergaduh gila-gila orang mak mentua, pak mentua, tuang dalca atas kepala apa semua. Bercerai atas tu, bercerai. Tak ada nak buat apa lagi. Baru akad nikah, takkan nak jimat dah. Jimat nantilah. Jadi gaduh gila-gila ni. Cerai atas tu. Aku cerai hang dengan talak 1, dia kata. Ada tak iddah? Tak ada lah iddah. Sebab tak berlaku jima' atau dukhul. Dukhul tu memasukkan, tak ada apa-apa. Jadi kita memang pasti bahawa rahim tu kosong, tanpa sebarang zuriat sesiapa. Sebab tak ada siapa lagi, dia masih lagi anak dara, ataupun dia dah berkeluarga, dia tak ada apa-apa kemasukan. Jadi tempoh tunggu 3 bulan 3 kali suci haid itu adalah andai sekiranya ada benih daripada bekas suami dia dulu ni. Kalau ada anak, kita tahu ini anak dia. Bila hang sejurus selepas cerai tu, hang kahwin terus dengan dia, kita tak tahu benih siapa, anak siapa dalam ni. Maka bagi suci rahim tu 3 kali haid suci habis dah, stok dah clear dah apa semua, boleh masuk stok barulah. Sebab pasaraya dah buat penjenamaan semula, storage semua dah kosong dah, boleh masuk stok barang baru. Barang lama semua kita dah sold out dah, buat clock pula, store clearance. Macam tu boleh masuk barang baru. Bila tak ada kemasukan. Tapi bila dah masuk dah baldi tadi tu, hukum dia panjang pula.
Contoh, kita kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan ni ada anak dengan suami dia dulu. Anak dia umur 22. Kita tak tahu pun dia ada anak. Contoh, balik rumah lepas nikah apa semua tu, kita terkejut, sayang, siapa yang di atas cushion tengok gambar tu? Oh, I lupa nak cakap dekat you, itulah anak I. Anak you, comel lah anak you. I tak nak dekat you, I cerai you. Ni bapa tu ayah. Contoh lah, nak bagi faham, bukanlah so dia buat. Comelnya anak you, you can get out. Dia kata, daripada jadi bini jadi mak mentua pula. Anak dia pun kata, handsomenya bapa aku. Maka boleh tak anak dia tu menikah dengan bekas bapak dia lah, kita bekas bapak dia, bekas suami mak dia? Boleh tak? Boleh. Kerana apa? Kerana tiada sebarang dukhul yang berlaku, kemasukan tak ada. Jadi jima' tak berlaku. Katalah suami dengan anak isteri baru kahwin ni, dia tidur, kerana terlalu letih, tiada apa-apa yang berlaku sebarang tu, maksudnya tak ada jima' lah. Esok pagi anak dia daripada kolej balik main, mak minta maaf lah, mak menikah kami tak ada balik tu. Ni siapa? Pakcik ni siapa? Handsomenya. Ni lah bapak hang yang baru. Handsomenya. Bapak dia pun kata, dandan muzik kat belakang tu, ni buat muzik itu macam bercinta pula. Lepas tu mata bertenang tentang mata. Jadi syok. Dia kata, anak dia kata, mak ada apa-apa jadi tak semalam? Mak jadi tak dukhul? Contoh lah, anak tanya. Tak ada, kami letih, kami tidur saja. Kalau tak letih, dia pun kecil mata kat suami bapak dia, jom kita kahwin. Bapak dia kata, cantik juga anak aku ni, daripada anak aku upgrade hang jadi bini aku. Cerai hang. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab tak ada kemasukan. Kemasukan ni juga, jima' ni juga. Jima' ni maksudnya tenggelam hasyafah. Bukan sekadar cakap tidur biasa atau masing-masing tak berpakaian. Itu tak kira. Dia mesti, soalan dia kena tanya dekat suami isteri tu, hampa tidur semalam ni dukhul atau tidak? Katalah dukhul berlaku. Kalau dukhul sudah berlaku, maka perempuan tadi, budak umur 22 tahun tu, masa pagi dia balik main, mak pak duk sarapan nasi lemak tu, dia balik, mak, minta maaf lah, kolej tak dapat cuti, bas susah apa semua. Ni bapak hang. Dia tak kata ini suami aku, ni bapak hang. Budak tadi tu umur 20 tahun, dia boleh salam dengan lelaki tadi tu, itu bapak dia. Kerana apa? Dukhul telah berlaku. Bila jima' sahaja, banyak hukum hakam. Tudung tadi hak budak perempuan tu pegang, pakai, dia boleh lempak lah. Sebab that is your father. Hukum faraid, hukum iddah, hukum had, hukum takzir, hukum zina atau tak berzina tu, sebat ke tak sebat ke, kena tanya apa yang berlaku semalam. Hang isteri dia, hang tak isteri, hang suami orang, berlaku kemasukan atau tidak? Tak, kami sembang saja, itu je. Kalau sembang saja, dia masuk dalam bab takzir. Dia nak kena rejam sampai mati tu bila berlaku jima'. Jima' maksudnya kemasukan berlaku. Cerita masuk tak masuk ni je, ulama tulis kitab khas. Apa hukum berlaku kalau ada kemasukan? Apa kena mengena kalau tak ada benda yang masuk? Jadi sebab tu kena jelas cerita dekat hakim. Hakim akan buat keputusan macam kita lah. Hang kata cerai, kena abang kat hakim, saya cerai. Kalau hang tak kata cerai, hang ada niat tak? Contoh, ambil balik rumah mak hang. Maksud dia apa? Maksud dia hang pergi balik, aku sebab aku nak kemas rumah apa semua, minggu depan aku main ambil hang. Itu bukan cerai, itu saja balik ya. Tapi kalau hang ada niat nak cerai, ambil balik, aku malas tengok muka hang lah. Memang niat kita nak cerai, maka kena habaq kat hakim. Kalau hakim mahkamah tanya, dia kata tak, dia ranjau, dia mohong, maknanya hang dah bercerai, tapi hang tak kata dekat hakim kata hang cerai, maka isteri hang dalam keadaan tu, dalam tempoh iddah tu 3 kali suci tu, hang tak boleh bersama dengan dia.
Dia still isteri kita. Dia nak pergi mana, dia kena abang kita. Kita walaupun dah cerai dalam tempoh iddah, kena bagi nafkah kat dia. Makan kena bagi, minum kena bagi, selagi dia tak derhaka dengan kita. Bangkit pagi tak ada lah, telefon tak angkat, tak tahu pergi mana, no shoes. Sebab apa? Hang masih lagi tertakluk dengan isteri aku. Hang bukan isteri aku bila tarikh cukup daripada tempoh 3 kali suci tu habis, maka baru hang tak isteri aku. Jadi cerai maknanya separuh isteri, separuh tak isteri. Isteri tang mana, semua hukum hakam jalan macam biasa. Sedia nasi untuk dia, sedia makanan untuk dia, sedia iron baju untuk dia macam biasa. Cuma tak boleh berjimat sahaja 3 bulan. Tak payah keluar daripada rumah. Boleh duduk rumah suami isteri, bukan mesti duduk, boleh duduk. Kalau duduk berkelahi lagi, tak payah duduk, takut berbunuhan pula. Akhir-akhir ni isteri pun banyak bunuh suami dia. Tengok macam pelik ni, dia ambil batu, dia kata orang mati. Bang penat aku main dia ni gitu. Suami bunuh isteri banyak dah, nah isteri bunuh suami ni. Atau berliwat, sama ada dengan manusia atau binatang, sama ada dia keluar mani ataupun tidak. Masuk je kena mandi, keluar atau tak keluar itu cerita lain. Masuk je kena mandi. Keluar mani sama yang tadi bersetubuh, yang ni keluar ni sama ada mimpi ataupun jaga. Mimpi biasalah, mimpi apa-apa yang boleh menyebabkan air mani keluar. Tapi dia dosa tak? Mimpi tak dosa lah, sebab di luar daripada kemampuan dia. Mimpi dia bukan boleh create mimpi tu. Mimpi dia tak boleh buat apa, dia tetap mimpi je, Allah bagi pada dia, maka keluar kena mandi. Ataupun dia tak mimpi, dia atau jaga. Ada juga orang yang dia punya keinginan terlalu kuat, jadi dia tengok apa pun nak keluar air mani. Macam pelik ke tu. Tengok RZ pun keluar air mani, tengok tiang TNB pun keluar mani, tengok lembu, dia seksi lah lembu ni, tak pakai seluar tu keluar air mani. Jadi macam tak ketahuan tu. Itu memang kena kahwin dah. Macam pelik apa yang tu. Tengok lembu pun jadi macam tak ketahuan dah. Itu memang kena lah. Dengan sengaja atau tidak sengaja. Sengaja maksudnya sendiri bawa keluar, atau arahkan orang supaya keluarkan untuk dia, atau tidak sengaja. Adalah benda-benda yang berlaku. Kesimpulan dia, keluar je kena mandi. Suka tak suka, apa-apa, keluar je kena mandi. Nombor 3, inilah nanti kita ambil peringatan. Keluar darah haid, iaitu darah yang keluar dari rahim perempuan yang sampai umur. Haid ni adalah kitaran bulanan yang Allah buat pada orang perempuan supaya darah dia akan keluar. Darah kotor badan dia tu akan Allah buat macam kilang badan tu, setiap bulan dia akan keluar. Ketika keluar darah tu, dah habis darah tu kena mandilah. Cumanya darah tu kalau keluar, dia ada beberapa syarat dia. Darah yang keluar dari rahim, yang pertama dia mesti darah. Kalau selain daripada darah keluar, dia tak payah mandi wajib. Contohnya, ada lebih kurang beberapa benda yang keluar daripada rahim seorang perempuan, selain daripada angin, selain daripada mani, mazi, wadi, darah, angin apa tu, ada 7-8 benda lah yang keluar daripada rahim, najis. Semua tu dalam banyak-banyak tu dia tak wajib mandi. Yang keluar darah sahaja. Dan keluar darah ikut rahim itu menunjukkan bahawa orang perempuan tu sihat. Kalau tak keluar darah ikut rahim, kitaran tu tak sihat. Dia kena berjumpa pakar sakit puan. Sebab apa? Kitaran haid saya tak normal. Saat keluar, saat tak, biasanya seminggu ni jadi macam banyak hari tak keluar pula 2 bulan keluar. Dia tak sihat. Kalau keluar darah kok lain, dia tak sihat. Kalau keluar darah kok rahim, dia sihat.
Orang perempuan keluar darah kot telinga, itu kena cek dia ada masalah kesihatan. Kalau orang perempuan keluar darah kot hidung, itu tak sihat, badan dia panas sangat. Atau keluar darah kot ketiak ke apa, semua tu tak sihat. Kalau keluar darah kot rahim, dia sihat. Orang lelaki kalau keluar darah kot kemaluan dia tak sihat. Kencing berdarah, maksud dia tak sihat. Keluar darah kot hidung, tak sihat. Orang lelaki dia lain, orang perempuan dia lain. Dia ada dekat original perempuan dia. Yang acah-acah perempuan tak ada. Dia lelaki, dia nak buat macam perempuan. Hang champion terang mana pun, dua benda hang takkan ada. Satu, suara hang tak boleh tukar. Suara hang tetap lelaki juga. Boleh tukar, tak apalah, ada operation yang boleh buat. Apa hang champion di muka bumi, satu doktor pun tak boleh ubah badan hang bagi ada kitaran haid bulanan. Saya tengok dia sebiji macam perempuan. Dia belilah tuala wanita, tapi tak guna pun. Tuala bukan boleh lap, hang lepas mandi bukan lap, tu kan tuala. Tu gila. Dia nak jadi macam perempuan. Dia sengaja tunjuk ke orang, you beli apa? I beli tuala wanita. Dia nak tunjuk kata dia perempuan. Tapi buat apa? Berlambak kat almari rumah, tak guna pun. Murung orang, apa tak boleh apa. Yang kedua, hang tetap tak boleh mengandung dan beranak. Sebab hang lelaki, hang tak boleh ubah fitrah tu. Hang nak mengandung, beranak kok mana cari mampu. Orang perempuan beranak pun putui butang-butang suami semua dia pegang kan. Abang tek 3 butang hilang. Doktor pun tak wani medical. Sakit sangat. Tu perempuan. Laki nak beranak kau nak mati terus. Dia boleh kata, sakit macam beranak. Murung mana entah beranak sakit macam mana. Tak ada siapa boleh boleh sama sakit je orang perempuan. Beranak tak ada. Jadi hang tak payah buat champion lah. Tak payah berlakon lah jadi perempuan. Setakat fizikal boleh buat. Ada orang boleh operation sini, suntik sini, suntik sana, silikon sini, silikon sana. Boleh. Teknologi kat dunia ni dia boleh buat. Tapi hang champion terang mana pun, dua benda tak boleh buat. Haid hang tak ada. Yang kedua, hang tak boleh beranak. Dekat negara orang putih, dia ni lelaki, dia tukar jadi perempuan. Dia ni perempuan tukar jadi lelaki. Dia pun menikah 2 orang. Tak kebengong betul. Tak jadi apa? Isteri dia mengandung, suami dia tak mengandung. Isteri dia mengandung, suami dia mengandung lah. Sebab suami dia asal perempuan, dia tukar lelaki. Dia buatlah suntik si ada misai ni. Dia lelaki, dia perempuan, tapi dia macam janggut misai-misai gitu. Tak tahu dia buat macam mana, hormon apa dia buat tu. Macam ada misai gitu. Muka karang ada misai-misai apa, tapi mengandung. Macam mana nak beranak esok, dia mesti keluar suara perempuan lah. Dia nak boleh keluar suara lelaki. Dia suara original dia. Perempuan sama juga, lelaki sama juga. Kalau hang boleh berlakon suara lembut, cakap pelan-pelan tu, tapi bila hang emergency, hang mesti keluar. Contoh pondan kalau hang kena hambat dengan anjing. Dia macam mana? You janganlah hambat I. Ada tak nak pasal dia terajak anjing tu, woi wajah wayang gitu. Kejut dia. Wildfire dia lompat lepas. Dia selok skirt pendek dia tu. Selok api dia takut apa? Sebab hang lelaki lompat ke tu, terajang ke tu. Kita tengok pada jauh, biar betul dia ni. Tadi nampak dia sopan santun makan nasi sebiji-sebiji. I tak boleh makan laju. Yang lompat wildfire tak apa pula. Manusia bila dia ubah naluri dia jadi bengong gitu. Di kalangan dia tak apalah, tapi hakikat dia jadi tak betul. Yang lebih juh lagi, pergi Mekah tak pakai tudung. Saya pun jadi pening. Kita pergi Mekah nak jadi elok dah. Yalah kat Malaysia ni macam tu lah, kadang lara merepek gitu. Pergi Mekah nak jadi elok. Pergi Mekah ni semua benda-benda jahat tinggal. Banyaklah artis-artis balik Mekah semua bagus pakai tudung apa semua. Dia bawa umrah 2019 dulu, tak Covid tu. Turun-turun tu Pak Haji tu menangis. Dia tahu, Ustaz, saya risau sangat lah awak. Saya risau sangat tak nampak Kaabah. Kita dah turun dah ni, Ustaz, tolonglah saya. Dia peluk saya. Saya kata, Pak Haji, ada masalah apa? Kita di Madinah, mana ada Kaabah? Yang buat teruk apa? Dia kata, Kaabah bukan kat Madinah ke? Itulah khusus hamil, khusus umrah.
Aku dah penat satu hari akak baik orang apa semua macam selit dis macam gila dah. Main tahan untuk menangis tahun ni pula. Lepas tu dia pula ayat mata. Simpan ayat mata hang. Kita sampai Mekah hang menangis. Hang nampak Kaabah pula. London dia jadi elok betul. Yalah di Mekah dah jadi elok. Dia boleh pergi Mekah tak pakai tudung. Padahal dia perempuan. Tudung ni dia aurat besar sebab kepala, leher, ni kita buka bahu kiri, ni bahagian ni semua nampak, sebahagian daripada dada. Tak tahulah physically dia buat dada dia ada ke tak ada, saya tak tahu. Tapi kira macam dia pergi depan Kaabah tu, dia kata macam ni lah. Dia tak kata, dia katanya, dia Tuhan aku main depan hang, tapi aku tak ikut cakap hang nak buat apa kat aku. Dia macam tu, kita pun jadi takut pula tengok orang akhir zaman. Terus tak boleh ke lelaki pakai telekung pergi umrah? Tak betul lah juga. Tapi antara dua, hak ni jual lagi. Sebab dia membuka aurat. Dia pergi juga. Dia tutup over, dia jadi macam bengong lah pula. Laki dia tak payah pakai tudung kan. Laki dia senang lah, tengah misi rumput azan, dia terajang misi rumput, dia takbir semayang masjid, semayang baju langkawi gitu ya. Dia tak payah pakai tudung, dia tak payah apa. Kan mudah Allah buat laki. Dia sengaja buat susah dia, buat teruk lah pakai telekong Siti Khadijah semayang gitu. Hang sebab apa? Dia masalah dia bila dia pergi salam dengan makcik-makcik Nigeria kat tingkat 2 nanti. Makcik-makcik dia dah kan. How are you? Fine, thank you. Dia salam batal lah. Sebab dia boy. Itu girl. Tak boleh dia salam. Dia tahu makcik Nigeria tahu tak? Tak tahu. Kalau dia tahu memang dia sumpit kepala dia tu. Dia tak tahu lah. Nigeria memang bawa sumpit selalu. Memang bawa pasal memang Jamaica main geng tu. Macam cari pasal tu. Dia tak tahu. Kalau dia tahu dia marah lah. Jadi makcik Nigeria tak dosa lah sebab dia tak tahu. Yang dia ni, dia macam perempuan, dia duduk tempat lelaki, kita ada tengok lelaki, kita lepas semayang, tengok muka Malaysia, kita salam lah dia. Mana kita tahu dia perempuan. Kadang tu mereka pergi private. Sekarang kan 5 minit lagi dah. Sekarang ni kan boleh pergi kan Saudi dia tak strict sangat dah. Dia macam suka orang nak pergi buat lawatan apa semua tu. Jadi dia pergi sendirilah, tak ada travel yang bawa dia. Kalau tahu mungkin travel tu akan sekat lah. Susah lah kalau nak buat aku tu lah. Macam sengaja tau minta azab Allah macam tu. Macam umat Nabi Nuh, dia kata apa dekat Nabi Nuh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. No, kita ni dah lama dah cakap 950 tahun. Hang cakap, kami cakap apa hang tak mendengar, hang cakap apa kami tak mendengar. Lah macam ni lah noh. Bagi tahu kat Tuhan, buat mai azab apa kita pergi settle tahun ni senang. Gempa bumi ke, fa'tina bima ta'iduna. Buat turun mai kat kami apa yang Tuhan hang janji kat kami. Azab, pedih, malaikat, khayau, tempik. Okey, kami fine, kita settle sini. Kira macam tu minta kat Tuhan. Macam tu dia pergi minta. Dia ni cakap lebih kurang beragama dengan Nabi-Nabi, cakap lebih kurang. Nabi Syuaib kata apa? Dia kata dia, qalu ya Syuaibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Syuaib, kami sebenarnya kami nak apa? Kami tak faham cakap apa. Tuhan lah, apalah, Nabi lah, apalah, semayang lah, buat baik lah, tim niaga jangan tipu lah, apa semua. Apa hang cakap apa, kami tak faham. Dan kami ni Syuaib nak abang kat hang satu benda. Kami nampak hang ni kecil besar lah. Tapi kami fikir kepala otak ni, walau la rahtuka, kalau bukan sebab family hang, kami kenal mak hang, kami kenal bapa hang, kami kenal kakak abang hang, kami nak pukul hang ni boleh, kami boleh lunyai ke hang, tapi kami teringat bapa hang, sebab bapa hang kami tak pukul hang. Wa ma anta alaina bi'aziz, kamu bukanlah orang yang mulia di kalangan kami. Itu bahasa Damansara. Bahasa kita balik bentak ni nak terjemah apa tu? Hang bukan best pun. Maksudnya hang tak ada apa kepentingan dengan kami pun. Kalau kami nak lunyai hang, lama kami lunyai hang. Kami warning kat hang elok, kami nak berniaga, jangan kacau. Timbangan kami pun duduk tepi sikit. Hang tak hang, kami di belasah hang ni. Kalau pendakwa sekarang ni kena macam Nabi-Nabi, koyak memang duk rumah anxiety katok kepala kat dinding kena teruk-teruk gitu. Kita netizen komen post ustaz pun kita jadi merajuk. Ada satu post kita komen kat situ,
Ni Nabi Muhammad suruh kita buat macam ni. Depa komen ke bawah, hang tahu mana, hang ngaji mana, hang tahu tok guru, hang tahu mana, hang semua bid'ah. Orang komen kat kita duk baca komen koyak lah, tak koyak banyak pun koyak lah, bertas kat lah menang. Nabi-nabi lah kalau kena betul 950 tahun dia boleh sabar. Memang kental lah Nabi Nuh ni. Umat akhir zaman duk kena betul kan. Babak agama ni lebih kurang lah. Cakap agama Islam, Quran, hadis semua nak maki gitu ya. Yang tu bukan kelebihan, tu bala. Bila kita buat dosa, kita tak rasa benda tu dosa. Okey, panjanglah cerita haid sampai ke Mekah. Pak Long nampak Mekah apa semua tu. Tak jadi cerita, kita cerita pula lah haid sekali lagi. Okey. Saya bagi peluang satu dekat kita. 24 hari bulan sekolah saya akan buat camp smart solat, gabung sekolah kebangsaan, gabung sekolah Cina, budak-budak SJKC sekolah Cina. Mereka kan ada 2 orang, kadang ada 3 orang, kadang ada 5 orang. Mereka jarang buat program besar-besar. Jadi kita gabung mereka ni, duduk di masjid, panggil presi, buat camp solat, buat makan apa semua macam tu lah. Pagi 8 sampai pukul 12, pukul 2 sampai Zuhur. Kalau ada siapa-siapa nak bagi sumbangan, contoh, Ustaz saya nak buat makan ke, saya ada nak bagi sumbangan untuk Ustaz beli pensel, rubber, file mereka ke, apa-apa nak buat ke, boleh bagi kat saya pun tak ada masalah. Kalau nak bank in pun boleh, nanti saya hantar dekat Rauf ke, kat Ikmal ke, nombor akaun surau sekolah, terus bank in ke surau, tulis di situ camp smart solat, boleh di situ 24 hari bulan. Nanti saya dah dapat, saya maklumlah, kita tutup, cukup dah, jangan bagi macam tu. Nak bagi cash boleh, nak bagi akaun pun boleh, tak apa, banyak mana pun sama-sama untuk buat sumbangan bagi budak-budak tu. Dia seronok sikit lah. Kita nak beli macam goodie bag lah kat mereka ke, beli cekelat ke apa ke, tengok budak-budak pandai tu beli hopok ke apa macam tu lah, bagi mereka seronok. Okey, jadi ya, sejam lah, dan lah main jajah ajak sejam. Tidak main jajah ajak 15 minit tak padan kau. Penat aku bawa kereta gitu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر.